Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan menerangkan beberapa kekeliruan ataupun kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar dan juga pengguna bahasa Melayu lah. Kesalahan yang agak ketara tetapi oleh sebab telah biasa digunakan, kadang-kadang kita tidak sedar bahasa yang kita gunakan itu tidak tepat dari sudut tata bahasa Melayu. Jadi yang pertama ialah penggunaan di. Ramai yang keliru tentang di. Contohnya disebabkan, dieja jauh, rapat ataupun dekat, rapat ataupun jauh. Di samping itu, di samping itu dieja dekat ataupun jauh. Masih keliru. Jadi cikgu akan beri pencerahan sedikit tentang penggunaan ini, kenapa dieja jauh dan ada dieja rapat. Sebenarnya dalam bahasa Melayu ada dua di. Yang pertama, di yang berfungsi sebagai imbuhan. Dan yang kedua, di yang berfungsi sebagai kata sendi. Jadi di sebagai imbuhan. Di sebagai imbuhan, kebanyakannya boleh dikatakan merujuk kata kerja, perbuatan. Daripada mana datangnya perkataan imbuhan di ini sebenarnya di ini dikatakan kata kerja pasif lah daripada kata kerja aktif men. Men ni huruf besar mewakili men, menge, men, mem dan sebagainya lah. Jadi contoh perkataan mencari, daripada mencari, kata kerja aktif ini apabila kita tukar dalam ayat pasif akan menjadi dicari. Jadi dicari ini, kenapa kita tidak boleh eja jauh? Sebab di ini adalah imbuhan. Dia sama fungsinya dengan men. Jadi pelik kalau kita eja mencari, itu jauh. Sebab men tu imbuhan. Di juga imbuhan. Jadi ejaannya rapat. Ini satu contoh. Banyak perkataan lain yang merujuk kata kerja pasif. Di situ mesti dieja rapat sebab di itu ialah imbuhan. Okey, contoh bagi kata kerja yang kata dasar yang menerima imbuhan apitan menkan. Contoh, menyebabkan. Jadi kalau kita tukar kepada kata kerja pasif, dia disebabkan, rapat. Sebab di sini ialah imbuhan. Banyak perkataan lain, misalnya disertakan. Mesti dieja rapat sebab ada perkataan kata kerja aktifnya menyerta. Menyertai, disertai, contoh. Jadi sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, di sebagai imbuhan ini dapat kita lihat dalam ayat aktif dan ayat pasif. Contohnya ayat aktif, adik membuat latihan tata bahasa. Di ayat pasifnya latihan tata bahasa dibuat oleh adik. Di sini datang perkataan dibuat. Dibuat ini ialah daripada kata kerja dalam ayat aktif membuat. Jadi di sini ialah imbuhan. Jadi mesti dieja rapat dengan kata dasar itu. Tanah runtuh menyebabkan banjir lumpur. Jadi banjir lumpur disebabkan oleh tanah runtuh. Jadi disebabkan ini datang daripada kata kerja aktif menyebabkan. Di sini ialah imbuhan. Jadi di sebagai imbuhan mesti dieja rapat dengan kata dasar. Yang kedua, kekeliruan yang berlaku
di, yang dieja jauh ini, di sini ialah daripada kata sendi. Kata sendi, apabila kita sebut kata sendi, kita ingat kata sendi antaranya di, ke, dari, daripada, pada, kepada, ada yang lain lah. Jadi fokus saya kepada di. Di sebagai kata sendi dieja jarak dengan perkataan selepasnya. Sebab kata sendi di digunakan untuk menunjukkan arah, tempat. Contohnya di sana, di rumah, penanda wacana di samping itu. Semua ini bukan kata kerja, tapi lebih kepada arah dan penanda wacana. Jadi di situ ialah bukan imbuhan tetapi kata sendi. Jadi ejaannya jarak. Ini contoh perkataan. Imbuhan, di sebagai imbuhan. Dibaca, betul ejaan. Kalau dibaca, ditulis jarak, salah. Disuruh. Kata kerjanya menyuruh. Jadi disuruh. Jadi disuruh di sini mesti dieja rapat. Kalau dieja jauh, salah lah. Sama juga. Menjemput, jadi dijemput. Kata kerja. Di situ ialah imbuhan, mesti dieja rapat. Sekiranya dieja jauh, jarak, salah. Jadi yang kedua, di sebagai kata sendi. Yang menunjukkan arah. Di sebelah. Kalau dieja rapat, salah lah. Jadi di sebelah. Dia tu kena dieja jauh. Di antara. Jarak. Jika dieja rapat, salah. Sama juga di dalam. Dieja jarak. Sebab di situ berfungsi sebagai kata sendi dan boleh berdiri sendiri. Di itu ialah kata sendi. Sama juga di sana, di atas, di kiri, di kanan, mesti dieja jarak. Sebab di situ ialah kata sendi. Berikut merupakan kekeliruan yang sering juga berlaku. Kesalahan-kesalahan yang kita lihat, terutama dalam penulisan karangan pelajar. Dan malahan dalam surat-surat rasmi juga kadang-kadang kita jumpa kesalahan-kesalahan ini. Perkataan kebanyakan atau kebanyakan. Kesesakan atau kesesakan. Ada lagi. Kemasukan atau kemasukan. Pertunjukan atau pertunjukkan. Selalu kita jumpa kesalahan-kesalahan akibat kekeliruan. Cikgu jelaskan di sini, dalam bahasa Melayu ada imbuhan apitan. Jadi oleh sebab cikgu nak menerangkan kesalahan penggunaan kebanyakan atau kebanyakan, cikgu fokus kepada imbuhan apitan. Ada imbuhan apitan ke-an dengan per-an. Ke diakhiri dengan an. Imbuhan apitan men, sebagaimana yang saya terangkan tadi, men, n huruf besar ini mewakili men, menge dan sebagainya lah. Dan men di apitan dipadankan dengan kan. Men dengan kan. Ke dengan an. Bukan ke kan. Tidak ada imbuhan bahasa Melayu ke kan. Men saja diakhiri dengan kan. Masalah yang berlaku apabila kata dasar yang diakhiri dengan huruf K. Jadi ramai yang keliru nak letak 2K atau 1K. Ejaannya 2K atau 1K. Contoh imbuhan ke-an. Kata dasar sesak. Sesak. Jadi tadi dah diterangkan ke dengan an. Jadi kesesakan. Kata dasar sesak, imbuhan apitan ke-an. Jadi jangan dieja kesesakan. Salah. Masuk. Kemasukan. Kita tak sebutlah kemasukan. Kita
Kita kata kemasukan sebab kata dasar masuk imbuhan apitan ke-an. Banyak. Ini selalu berlaku. Banyak. Kebanyakan. Kata dasar ke-an, imbuhan apitan ke-an dan kata dasarnya banyak. Jadi kalau dieja kebanyakan, jadi imbuhan apitannya jadi ke-kan. Tidak ada imbuhan ke-kan dalam bahasa Melayu. Bagi imbuhan apitan men-kan, baru digunakan 2K di sini. Sesak, menyesakkan. Masuk, memasukkan. Banyak, membanyakkan. Dengan kan. Dengan kan. Ada satu lagi per. Misalnya tunjuk. Pertunjukkan. Pertunjukkan. Jadi per dia disama dengan ke-an. Per-an. Pertunjukkan. 1K sahaja. Jadi cikgu harap sedikit pencerahan ini dapat membantu kita menggunakan bahasa Melayu dengan tata bahasa yang betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.